Rasulullah tahu ada Rasulullah ni kejar tak tahu. Ada penduduk Mekah kejar, tapi tetap kadang-kadang meneruskan perjalanan hijrah ke Madinah Munawwarah. Kemudian Suraqah ni ikut tuan, Suraqah ni ikut. Dia bangun, dia kejar semua Rasulullah. Dia bangun, dia kejar semua Rasulullah. Nak kata dekat dah Suraqah dengan Rasulullah, sehingga Suraqah bagi tahu dia boleh dengar Rasulullah ni sambil membaca ayat Quran. Nak kata dekat Suraqah dengan Rasulullah waktu tu. Hebat tuan, tenang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam keadaan sedang diburu, nak dibunuh, nak ditangkap tuan, tetap tenang mengajukan ayat suci Al-Quran. Subhanallah. Kita boleh contoh ni kata Rasulullah. Tapi kita tuan, kita boleh jaga tuan, nak buat tentu lagi tuan. Mudah-mudahan Allah Taala beri kita ketenangan sampai ke akhir. Kemudian kata pindah dekat Suraqah dengan Rasulullah, dengan takdir pertolongan Allah jatuh lagi. Kemudian tu terledak kaki dia, lalu Suraqah jatuh lagi kemudian Suraqah menyebut, kalaulah kali ketiga aku bangun dan kejar Muhammad dan aku jatuh semula, bermakna Muhammad ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan dia betul-betul mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini Suraqah sebut. Tapi walaupun dia tahu itu dan dia tetap ego. Macam kita tuan-tuan, kadang-kadang kita ego rasa hebat. Dia bangun tuan, dia bangun, dia kejar semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejar tuan, tak dapat, jatuh semula. Dan ketika itulah Suraqah bagi tahu, Suraqah sebut, aku yakin Muhammad inilah Nabi terakhir dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian dia dah jatuh, dia minta tolong pada Sayyidina Abu Bakar. Minta tolong. Kemudian Abu Bakar tulis, Abu Bakar tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini Suraqah minta tolong." Lalu Rasulullah suruh Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Suraqah, "Apa yang kau nak? Dan apa yang kau nak?" Lalu Suraqah bagi tahu pada Nabi, bagi tahu pada Sayyidina Abu Bakar tentang hebahan ataupun tawaran kerajaan Mekah ketika itu. Siapa yang dapat Muhammad Muhammad sama ada hidup ataupun mati akan mendapat hadiah ataupun tawaran yang sangat lumayan, 100 ekor unta. Lalu bila mana Suraqah cerita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam semua, tapi Suraqah balik ke Mekah, dia tidak tangkap Rasulullah. Dia tak tangkap Rasulullah sebab dia yakin bila mana dia jatuh dari ketakan ketiga, dia yakin itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu tuan-tuan, Suraqah ni bila mana dah cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Suraqah minta Rasulullah buat satu surat ataupun risalah keamanan untuk diri dia. Maknanya bila mana Suraqah ni pergi mana-mana ada surat keamanan dari Rasulullah, dia akan selamat. Lalu tuan-tuan, bila mana Suraqah nak pulang semula ke Mekah, Rasulullah tanya kepada Suraqah. Tuan-tuan berbeza Rasulullah Suraqah dah dekat aku balik tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya pada Suraqah, "Wahai Suraqah, engkau tahu tak satu hari nanti engkau akan dipakaikan 2 gelang emas kebesaran kerajaan Kisra." Kerajaan Kisra ni kalau sekarang mungkin nak faham macam mereka tuan. Macam mereka senang nak faham. 2 gelang emas, bukan 2 gelang emas yang kurus-kurus gede tuan, yang sampai ke kebesaran, 2 gelang emas kebesaran kerajaan Kisra. Lalu bila mana Suraqah dengar tawaran ataupun soalan Rasulullah ketika itu, Suraqah tergelak. Suraqah tergelak tuan-tuan. Bukan bermakna dia tergelak menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Suraqah tergelak kerana melihat keadaan Rasulullah ketika itu. Keadaan Rasulullah ketika itu selesai tinggal lagi, tak ada harta, tak ada rumah, bukan seorang pemimpin, bukan seorang ketua negara, tak ada apa-apa langsung. Dalam keadaan tak ada apa-apa, Rasulullah menjanjikan 2 gelang emas kebesaran kerajaan Kisra. Lalu Suraqah tergelak begitu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, walaupun dia gelak, dia pulang ke Mekah dalam keadaan dia pegang kata Rasulullah. Kerana dia tahu apa yang Rasulullah sebut adalah semua benar. Kerana Rasulullah diberi gelaran Al-Amin. Semua percaya dengan kata-kata Rasulullah. Suraqah ketika itu walaupun dia melihat keadaan Rasulullah tak ada apa,
tak ada harta selain setinggal, tapi dia yakin apa yang Nabi sebut itu adalah benar. Kemudian dia pulang ke Mekah, dia pegang janji yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, bila mana zaman Rasulullah, sehingga Rasulullah wafat, Suraqah ni masih lagi tidak dapat kuasa ataupun dapat memiliki dua gelang emas tersebut. Bila mana tiba di zaman Sayyidina Abu Bakar pun sama. Sehingga Abu Bakar wafat, masih lagi tidak dapat memiliki dua gelang emas tersebut. Kemudian datanglah zaman Khulafa Ar-Rasyidin yang ketiga, Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika itu Sayyidina Umar mengarahkan tenteranya untuk berlawan dengan Parsi. Kemudian Parsi kalah dan Sayyidina Umar mengarahkan tenteranya untuk bawa balik semua harta Parsi, bawa balik pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu tuan-tuan, nak kata amanah tentera Islam ketika itu, sebesar bentuk cincin emas pun tak hilang. Kalau kita diberi tawaran, orang tak tolong, tolong dia ambil je gelang emas itu kat situ je tuan, hilanglah. Tetapi hebatnya tentera Sayyidina Umar Al-Khattab, tentera Islam ketika itu, bila mana pemimpinnya Sayyidina Umar mengarahkan untuk membawa pulang segala harta kekayaan Parsi ke Madinah ketika itu, semua tak ada satu pun yang hilang tuan. Dan ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab terlihat dua gelang emas yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar berjumpa dengan Suraqah. Rasulullah Sayyidina Umar berjumpa dengan Suraqah, wahai Suraqah, adakah kamu ingat yang janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Janji yang mana Rasulullah bagi tahu yang engkau ini akan dipakaikan dua gelang emas kebesaran kerajaan Kisra. Adakah kau ingat wahai Suraqah? Dan jawab Suraqah, ya Sayyidina Umar, aku ingat dari janji Rasulullah. Lalu Sayyidina Umar menyerahkan dua gelang emas itu kepada Suraqah. Dan ketika itu Suraqah berumur 70 tahun. Subhanallah. Walaupun begitu lama tuan-tuan, kata-kata Nabi tetap benar. Tidak apa. Kata-kata Nabi tetap benar. Kalau kita tak percaya Nabi juga tuan-tuan, banyak-banyak mengucap tuan-tuan. Kita tak percaya kata-kata jaminan Nabi tuan-tuan, perbanyakkan mengucap tuan-tuan. Kita lihat sehingga tahap itu, berpuluh-puluh tahun Suraqah menunggu janji Rasulullah, tetapi janji itu telah dikotorkan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Subhanallah. Lalu tuan-tuan, kemudian Rasulullah SAW meneruskan perjalanan. Bila mana Suraqah dah pulang semua, Rasulullah SAW meneruskan perjalanan. Dan di dalam perjalanan Rasulullah terjumpa satu khemah. Dan di dalam khemah tersebut ada satu pasangan suami isteri yang saya sebut tadi, yang bernama Ummu Ma'bad dan juga Abu Ma'bad. Kemudian bila mana Rasulullah sampai di khemah tersebut, Rasulullah bagi salam dan Rasulullah bertanya, ya Rasulullah bagi salam, Assalamualaikum. Dan juga Rasulullah bertanya, wahai Ummu Ma'bad, ada tak apa-apa makanan yang boleh kami beli untuk makan? Ya Rasulullah tanya kepada Ummu Ma'bad. Lalu Ummu Ma'bad jawab, tak ada wahai pemuda. Ummu Ma'bad tak kenal Rasulullah, tak kenal. Tak kenal yang tanya dan datang ke Rasulullah, tak kenal. Lalu Rasulullah tanya kepada Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, boleh tak terima kami sebagai tetamu? Orang Arab ni tuan, dia suka terima tetamu. Suka terima tetamu di Arab. Kalau kita datang ke orang, dia hidang makanan kat kita tuan. Subhanallah, kita tak larat nak tengok. Bukan tak larat nak makan, tuan. Tak larat nak tengok. Makan dan tak lagi. Subhanallah. Begitu mereka memuliakan tentang ikram dhuyuf. Mereka betul-betul memuliakan tentang dhuyuf pada Arab tuan. Yang boleh kita contohi. Orang datang rumah dengan tuan, kita sambut untuk nak ikat betul tuan. Ya. Kemudian aku jawab Ma'bad, wahai pemuda, di kemah kami ini tak ada apa-apa makanan walaupun sebesar biji kurma. Walaupun sebesar biji kurma. Kita bagi laluan azan insya-Allah.
Amin.